Fuyo, apa pasal ada host ni? Nak buat sedut kita punya minyak hitam ke? Ada orang minum ke minyak hitam ni? Hello guys, kita berjumpa lagi dalam video kita pada minggu ini. Kali ni kita dah sampai masa untuk kita servis lagi kita punya motor. Macam yang pakcik dah bagi tahu sebelum ni, dah banyak kali dah pakcik cakap dan benda ni memang common sense. Kalau korang nak pastikan motor korang boleh tahan lama, korang jaga minyak hitam je. Itu adalah nombor satu penjagaan paling penting untuk korang punya motor. Asalkan korang jaga minyak hitam, tukar on time, InsyaAllah korang punya motor boleh tahan lebih lama lah. Itu kalau dicampur lagi dengan korang bawa elok, jaga, dan of course mestilah tukar benda-benda yang wear and tear yang lain. Jadi hari ni kita akan servis kita punya motor. Dan ada extra barang yang pakcik nak pasang dekat motor RS pakcik. Barang ni apa pakcik pun tak pasti apa sebenarnya nama dia. Tapi yang pakcik tahu nama dia sama ada engine oil breather ataupun crankcase breather. Lebih kurang macam insang lah, dia punya rongga pernafasan untuk kita punya enjin. So untuk korang yang tak tahu apa benda engine oil breather ataupun kita punya crankcase breather tu, ni dia bendanya. Benda ni kita akan pasang dekat kita punya cap tutup tempat masuk minyak hitam tu, dan dia akan keluarkan hose lah. Dan hose ni kita akan selit-selit dia, lepaskan dia. Nanti macam akan tunjuk lah dekat mana kita nak selit, dekat mana kita nak letakkan dia. Jadi basically apakah function kita punya breather ni ataupun penafas? Ya ke? Pakcik rasalah. Jadi function benda ni dia adalah untuk bantu kita punya enjin, kita meriliskan pressure yang ada dekat dalam kita punya bahagian enjin bawah tu. Macam yang korang tahu, kita punya enjin ni function dia bila kita hidupkan enjin, piston akan bergerak naik turun kan. Okey. Jadi dekat situ bila dia tolakkan piston tu ke atas, ada pressure yang dekat atas akan termampat dan dia akan jadikan dia punya untuk bahan api lah. Dia akan campur dengan minyak, letup pom, lepas tu turun balik, naik turun kan. So untuk pressure bahagian atas kita tak ada masalah. Itu memang pressure yang diperlukan dan digunakan dengan efisien. Tapi macam mana pula pressure yang bila dia turunkan piston ke arah bawah? Yang itu yang kita akan belajar sikit lah. Jadi pada waktu kita punya piston dah turun ke bawah dan menyebabkan pressure dekat bahagian bawah enjin kita tu dah meningkat, dekat mana pressure tu akan pergi? Inilah functionnya kita punya breather ini. Dia akan riliskan pressure tu, ataupun gas-gas panas tu, dia punya pressurized gas tu dia akan release keluar ikut kita punya hose yang ini. Kalau kita tak pasang breather ni, adakah enjin kita akan rosak? Adakah enjin kita ni, Honda yang dah buat motor berpuluh-puluh tahun ni, tak fikir pasal benda ni? Yang tu pun persoalan yang sangat menarik untuk kita bincangkan. Setahu pakcik, semua enjin untuk semua motosikal ataupun kereta pun, kalau pakcik tak silap, memang dia ada buat breather ni. Jadi persoalannya dekat sini adalah bila kita punya pembuat motor, macam untuk motor pakcik, untuk RS ni, pembuat dia adalah Honda. Bila Honda buat dia punya enjin ni, bila dia buat breather untuk riliskan pressure daripada crankcase tu ataupun daripada dekat enjin area oil tu, dia punya size hose ataupun dia punya capacity yang dia buat tu adalah agak sikit lah, kira macam memang ngam-ngam untuk capacity enjin tu. Kenapa dia nak perlu buat besar-besar kan? Kalau dia buat besar-besar nanti ada pula loss pressure ke, ada minyak terkeluar ke kan, benda-benda banyaklah risiko lain yang dia kena fikirkan. Jadi untuk terutamanya lah kepada korang yang dah modi motor korang, yang dah tambah up spec korang, yang block dah 62, 65, head dah bikin, dah buat kau-kau punya kat motor korang. Bila korang dah up spec, dia punya pressure dalam enjin tu pun dah berubah. Jadi itulah pentingnya kita akan gunakan kita punya crankcase breather ni, supaya dia boleh support lah, dia boleh support breather yang sedia ada dan dia akan riliskan pressure dengan lebih efisien. Jadi itulah dia kita punya kelebihan ataupun function kita untuk pasang breather ni ataupun crankcase breather ni. Kita ada
kelebihan yang kedua iaitu dia akan tambah kita punya kecantikan motor lah. Nampak macam lebih ganas sikit lah. Ada hos-hos tu keluar kan, warna-warni lagi kan. Untuk korang yang tak tahu, benda ni memang dia ada jual macam-macam colour. Korang boleh cari je lah dekat Shopee. Ni macam biasa lah. Of course pakcik beli dekat Shopee. Harga ini paling murah yang pakcik jumpa. Harga dalam berapa belas yang pakcik beli? Rasa dalam 10, 11 ringgit, 12 ringgit macam tu kot. Benda ni macam-macam brand dah buat. Ada Uma buat, Cozy, Rapido, macam-macam brand lah dah buat. Korang beli ikutlah bajet masing-masing. Macam pakcik, of course lah pakcik beli yang paling murah. Alright guys, so sekarang pakcik dah habis cerita dia punya kelebihan ataupun dia punya function untuk kita punya crankcase breather ni. Apakah kekurangan dia? Adalah beberapa kekurangan yang akan kita tanggung lah bila kita pasang benda ni. First, yang paling penting dan paling utama, bila korang pasang benda ni, korang dah tak ada engine oil punya indicator tu. Sebab apa? Kalau macam untuk RS, dia punya indicator tu letak dekat cap tu. Bila kita buka cap tu, dia akan ada batang kan. Dekat situ kita akan tengok indikator minyak kita cukup ke tak kan. Tapi bila kita dah pasang kita punya breather ni, sebab kita akan gantikan cap hitam tu dengan nut ni untuk masuk dekat lubang tu. Jadi kita dah tak ada indikator. Situ adalah kekurangan yang korang kena consider kalau korang nak pasang benda ni. Seterusnya ada lagi satu kekurangan, in case kalau motor korang accident ataupun motor korang terbalik ke terjatuh ke kan, sebab kita punya cap untuk tutup kita punya minyak hitam tu kita dah ganti dengan yang berlubang untuk masukkan hose macam ni. Maksudnya kalau motor korang accident atau motor korang terbalik ataupun dalam keadaan mendatar, korang punya minyak hitam akan terkeluar lah. Jadi pakcik harap korang dapat fikir dulu masak-masak sama ada korang nak ikut apa yang pakcik buat ni ataupun tidak. Jangan cakap pakcik tak ingatkan Jadi tanpa kita buang masa, jom kita tengok apakah barang yang akan kita perlukan untuk pasang kita punya crankcase breather ataupun engine oil breather ni. Okay, jom guys. So barang yang kita perlukan untuk pasang kita punya crankcase breather ni, of course kita punya hose dan juga penutup cap tu sendiri yang kita beli. Ikutlah korang nak beli kat Shopee ke, nak beli kat Lazada ke, nak beli dekat kedai pun boleh. Ada je banyak jual. Yang beza hanyalah harga. Dan barang-barang yang akan kita perlukan, first kali kita akan perlukan ni ni adalah plier untuk kita buka kita punya cap yang original tu. Dan seterusnya kita juga akan perlukan spana saiz 19. Untuk nut yang pakcik beli tu saiz dia adalah 19. Tapi korang bergantunglah dengan korang punya nut breather hose yang korang beli tu. Maybe saiz dia berbeza ikut brand Dan seterusnya barang yang terakhir, kita juga mungkin akan perlukan ni lah, cable tie Cable tie macam biasa pakcik beli dekat hardware. Ni cable tie ada saiz besar, ada saiz kecil, warna putih, warna hitam semua ada. Korang boleh beli. Ni adalah antara benda penting lah yang korang kena ada kalau korang yang macam pakcik peminat untuk buat kerja-kerja DIY. Jadi barang-barang yang kita perlukan adalah sangat sikit sebab benda ni memang kerja yang sangat simple, sangat mudah. Jadi tanpa buang masa, first kali pakcik akan buang minyak hitam dulu. Jadi lepas kita dah siap pasang kita punya minyak hitam tu, nanti kita akan sambunglah bincang macam mana kita nak pasang kita punya hose breather tu. Okay guys? Alright, pakcik rasa dah siap dah. Kita punya drain dah siap. Macam yang korang tengok pakcik buat tadi. Jangan lupa bila korang dah nak drain kita punya minyak hitam tu, jangan biar dia dekat atas double stand macam ni je. Pastikan korang sengetkan dia ke sebelah kiri Kalau korang sengetkan sebelah kiri, nescaya confirm lah akan ada lagi minyak hitam yang akan keluar waktu korang sengetkan motor tu. Sebab apa? Dia macam tersorok dekat sebelah kanan enjin. Jadi bila korang sengatkan ke kiri, barulah dia akan berjalan dan keluar ke kita punya drain punya lubang lah. Sebenarnya tadi waktu pakcik explain pasal kita punya breather tu, ada lagi sikit lagi lah point yang pakcik terlupa nak cakap. Dan point tu adalah apakah efek kalau kita tak buat benda breather ni. Maksudnya kita tak bagi satu lagi ruang ataupun satu lagi hose untuk dia bernafas dengan lebih elok lah. Efek dia adalah bila enjin kita ni dia tak dapat ruang ataupun tak dapat tempat untuk dia riliskan pressurized punya gas tu, apa yang akan terjadi, dia akan mula keluar dekat bahagian-bahagian ataupun joint yang lemah lah.
Jadi untuk kita punya enjin motor ni, bahagian yang lemah adalah dekat bahagian kita punya gasket lah. Gasket enjin ni, kalau macam yang kita tahu dia punya gasket tu biasanya dia material yang macam kertas tau. Jadi sebab tu kenapa sometimes kalau kita yang dah jenis dah modi motor, nanti kita punya minyak hitam tu nanti akan start keluar daripada kita punya gasket-gasket. So dekat situ bukan gasket tu adalah penyumbang utama dia, tapi sebenarnya dia berasal daripada masalah pressurized gas tadi itulah. Dia tak cukup ruang, tak cukup hose untuk dia keluar. Jadi dia terpaksa cari ruang lain, dan ruang lain tu adalah kita punya gasket-gasket yang bahagian kita cover kita punya case engine ni lah. Itu adalah antara dia punya ruang yang lemah dan dia akan mudah terkeluar dekat situ. Alright, so seterusnya jom kita pergi ke sebelah sana Pakcik nak pusing motor supaya pakcik lebih senang nak tunjuk ruang untuk kita pasang kita punya breather tu lah. Kita punya hose breather tu. Okay guys. Okay guys, so macam korang dah tengok, pakcik dah siap masukkan minyak hitam. Pastikan korang masukkan minyak hitam 1.1 liter jangan gunakan 1 liter je. Sebab apa, kalau kita punya enjin kita kekurangan minyak hitam, ada masalah kita akan masalah dekat kita punya blok kita tu nanti, ataupun piston tu sendiri. Sebab apa, bila kita punya level minyak hitam kalau dia terlampau rendah, bila dia setiap kali enjin tu bergerak tu, dia punya cangkuk nak pecahkan minyak hitam tu dapat tarik sikit je. Jadi kita kena pastikan minyak hitam kita dekat level yang sepatutnya lah. Okay guys, so dah sampai masa untuk kita tukar kita punya cap yang normal ni, cap standard motor kita kepada hose breather ni. So kita buka je lah. Ini adalah kita punya macam dia punya set lah yang akan kita dapat. Okay guys, so ni adalah apa yang akan kita dapat lah. Basically ni dia. Ini adalah kita punya cap ataupun kita punya nut untuk tutup kita punya minyak hitam tu nanti masuk dekat sini. Dan ni dia punya sambungan lah daripada nut ni kepada hose. Ni dia, kita boleh tekan je kalau nak buka. So nak masukkan pun tekan je. Jadi bila kita dah masuk macam ni, nanti kita akan dia akan bagi clip jugalah. Ni clip dia akan duduk kat sini lah untuk clip kita punya hose tu dekat sini dan hose tu sendiri. So first kali apa yang kita buat untuk pasang kita punya hose breather ni, first kali kita kena buka lah kita punya cap yang lama. Alright, so cap yang lama ni kalau boleh jangan buang lah. Kita simpan untuk setiap kali kita nak servis. Maybe kita boleh cocok dan kita check lah kita punya level dah cukup, baru kita akan tutup balik dengan kita punya hose breather punya nut. Okay guys, so bila kita dah buat macam tu, kita just pasang je ni dekat kita punya motor. Pakcik rasa lebih mudah kalau kita buka dulu atas ni, sebab lebih mudah kita nak ketatkan dia nanti. Okay guys, so pakcik dah siap pasang kita punya hose hose kepada kita punya penyambung antara breather punya nut dengan kita punya hose. So kita tadi waktu awal-awal nak masuk tu, maybe dia ketat. Kalau korang nak mudah, nak senang, korang boleh guna balik minyak yang kita dah guna waktu kita servis tadi tu. Just sapu sikit je bagi hujung ni untuk memudahkan dia masuk, dan seterusnya kita lap lah balik lebihan-lebihan minyak tu. Dan lepas tu kita masukkan dia punya pengepit ni. Pengepit ni cara dia tadi untuk pasang, untuk ketatkan adalah menggunakan pelayar. So kita akan gunakan pelayar, kepit dan tolak dia sampai tempat yang kita nak lah. So pakcik dah susun supaya dia punya kedudukan tu nanti pakcik akan pasang macam ni. So dia punya pengepit ni akan duduk dekat bahagian belakang, so dia takkan terkena dekat seluar ke dekat kaki lah. So dia lebih selamat untuk pakcik. Dan seterusnya kita just pasang je, sebab benda ni dia macam clip macam yang pakcik tunjuk tadi. Korang tekan waktu buka, dan untuk pasang balik korang just tekan je, masukkan sampai dia ada bunyi ketak. Jadi seterusnya dekat sini, apa yang pakcik nak buat adalah kita akan masukkan kita punya hose ni masuk ke bahagian atas enjin kita ni, dan kita akan pergi ke sebelah kiri kita punya motor, iaitu kita akan alurkan dia pergi kepada area kita punya rantai. Kenapa kita nak buat macam tu? Sebab apa? Macam kita tahu, minyak ni adalah cecair. Bila cecair ni dia secara
saintifiknya lah, secara teknikalnya, dia bila dia panas ataupun dia terpressurize, dia akan tukar kepada wap air. Kalau dia tukar wap air tu, dia akan keluar daripada hose ni, dan bila dia keluar dekat hujung hose tu, macam wap air, kalau kita contoh kita hembus nafas kita dekat depan cermin kan, dekat cermin tu akan jadi macam berair berkabus kan. Itulah akan jadi dekat hujung kita punya hose ni, dia akan tukar jadi cecair balik. Jadi waktu tu kita nak pastikan cecair yang keluar daripada sini atau minyak hitam tu, pastikan dia digunakan dengan lebih elok lah, daripada kita biar dia letak ke tempat lain. Contoh dia akan kotorkan kita punya enjin, ataupun dia akan kotorkan kita punya minyak hitam. Walaupun benda tu bukanlah benda yang akan jadi macam korang letak sebelah sana, nanti kejap lagi bila korang bawa, korang tengok akan keluar satu botol minyak hitam. Tak ada, bukan macam tu. Dia benda tu kalau keluar pun, ideally kalau keluar pun dia akan keluar sangat sedikit. Tapi mestilah kita macam yang Pak cakap tadi, daripada kita bazirkan dia ataupun kita kotorkan kita punya motor, seeloknya kita alurkan dia pergi ke tempat yang akan boleh digunakan balik lah, iaitu kita punya rantai. Dan bila kita cerita pasal gunakan minyak hitam sebagai lubricant untuk kita punya rantai, mesti nanti akan ada lah banyak orang akan marah pakcik. Memang minyak hitam bukanlah lubricant yang terbaik untuk kita punya rantai. Pakcik sendiri dan pakcik juga sarankan korang semua untuk belilah lubricant yang memang khas untuk rantai. Macam pakcik gunakan lubricant Repsol, yang tu bagi pakcik dia elok dan dia cukup pekat. Maksudnya dia takkan mudah pecik dekat kita punya sport rim lah. Jadi seterusnya kita punya kerja hari ni, kita akan halakan kita punya hose ni pergi ke sebelah kiri motor. Kita akan pergikan dia macam saya cakap tadi dekat kita punya area rantai. Dan kalau boleh, waktu korang nak hulurkan masuk ke bahagian kiri motor tu, pastikan korang bagi lalu dia dekat bahagian atas yang dia tak kena dekat kita punya bahagian enjin. Sebab apa? Kita punya enjin ni macam kita semua tahu, enjin kita ni panas. So kita tak nak lah ada kemungkinan akan membocorkan kita punya hose ni bila kena. Right. Okay, so pakcik rasa ni dah okey kedudukan dia. Dan jom kita tengok dekat sebelah kiri motor untuk kita sambung kita punya setup kita punya hose breather ni. Jom. Alright, so sekarang bila kita dah masukkan hose ni ke sini, macam korang tengok ni memang panjang gila melebih-lebih ni. Kemungkinan besar kita akan potong sikit, tapi sebelum tu kita akan set up dulu. Dan untuk memudahkan, pakcik rasa pakcik nak buka lah kita punya cover rantai sprocket depan ni supaya lebih mudah kita nak tengok. Sesekali kalau korang yang cuci hantar kat kedai, ataupun kalau korang cuci sendiri, kalau hantar kedai selalunya lah tak semua kedai, selalunya kedai takkan cuci tau bahagian dalam kita punya cover sprocket depan ni. Jadi kalau korang yang ada masa, lagi-lagi kita sekarang dalam PKP kan, PKPB sorry. So korang ada banyak masa, pakcik harap korang boleh gunakanlah masa ni untuk buka korang punya sprocket depan ni dan bersihkan. Sebab dekat sini adalah tempat perkumpulan minyak ataupun minyak rantai. Ada punya lubricant yang memang hardcore, selalunya dia akan hitam gila. So macam korang tengok ni, pakcik punya ni tak terlampau kotor. Sebab apa? Pakcik hantar dekat kedai yang memang dia buat servis untuk bersihkan sekali sprocket depan ni. So macam pakcik punya dalam 2 bulan atau 3 bulan sekali memang pakcik akan ambil servis yang dia akan bersihkan sebahagian sprocket depan ni. Jadi dia tak terlampau kotor lah. Untuk kalau korang yang tak pernah buka, korang cuba buka, memang korang akan menangis lah tengok dengan tahap minyak rantai yang ada dekat dalam ni. So pakcik punya plan adalah kita akan masukkan kita punya hose ni, dia pergi dekat bahagian celah ni. Celah kita punya wire, kita punya apa nama, magnet. Kita punya magnet punya wire ni, dia akan masuk ke celah wire magnet, dia akan lalu pergi dekat bahagian rantai sebelah belakang ni. Kenapa kita buat macam ni? Kalau korang tengok dia punya laluan minyak ni, laluan dia ada macam berbukit tau. So daripada sana dia naik, and then ke sini dia turun balik, and dia pergi ke belakang. Kenapa pakcik buat macam tu? Supaya pakcik tak nak bila hujan nanti, hujan
hos ni jadi takung untuk masuk ke air hujan, dan seterusnya air hujan tu pula akan masuk pergi kepada kita punya minyak hitam. Tu adalah benda yang kita nak elakkan guys. Benda tu kalau boleh pastikan korang tak terjadilah. Jadi sebab tu kalau korang tengok pakcik susun dia punya bentuk hos ni, dia akan jadi bukit naik turun. So maksudnya air daripada sana susah untuk pergi ke sebelah sini, dan air kalau ada daripada sini tak boleh nak pergi ke sebelah sana juga Right. So pakcik rasa pakcik akan potong dia dekat area sini lah. Sebab apa pakcik tak nak dia panjang sangat, nanti takut dia terkena dekat kita punya rantai pula kan. Nice guys. So pakcik masukkan dia daripada bawah kita punya wire-wiring ni. So dia akan terus pergi ke arah rantai kita. So yang kita akan tutup, dan sepatutnya dia cantik lah. Dan dia kemas kalau tengok kat sini. So pakcik rasa kita tak perlu pun nak pasang kabel tie. Sebab apa, dia memang dah kemas kat situ, memang dah tak bergerak kat sini. Dia memang dah terkepit dekat situ. Nanti pakcik akan tunjuk dengan lebih dekat lah. So sebenarnya kita punya kerja sampai situ saja. Jadi kalau korang yang berminat nak pasang hose breather ni, pastikan korang hadam dulu, faham dulu dia punya function, dia punya kekurangan, dia punya kelebihan, dan juga dia punya efek. Untuk korang yang engine standard, tak ada masalah langsung kalau korang tak pasang pun benda ni. InsyaAllah korang punya engine memang dia dah direka khas untuk spek yang standard. Tapi kalau korang yang nak tambah ataupun nak pasang untuk kosmetik, untuk nampak lebih cantik ataupun nampak berkala-kala berwarna-warni, korang boleh je nak pasang macam yang pakcik dah tunjuk cara dia kat sini. Okay guys, so pakcik rasa kita punya video untuk hari ni pun dah habis sampai sini je. Pakcik minta maaf sebab minggu lepas pakcik tak ada video, dan minggu ni pun agak lewat pakcik upload video. Tapi pakcik sangat-sangat hargai kalau korang boleh tekan like dekat video ni, dan tinggalkan komen dekat bawah kalau korang ada apa-apa persoalan. Dan seterusnya jangan malu-malu untuk share video ni dengan kawan-kawan korang dekat korang punya social media. Dan untuk korang yang baru je sampai dekat channel pakcik, selamat datang pakcik ucapkan. Pakcik sangat-sangat hargai kalau korang boleh subscribe pada channel pakcik dan tekan butang loceng dekat bawah tu untuk korang dapat notification setiap kali pakcik upload video. Jadi pakcik harap video ni adalah video yang penuh ilmiah dan bermanfaat dan berinformasi untuk korang semua. Kalaulah andai kata pakcik ada bagi tahu benda yang salah ataupun pakcik tersilap kata, pakcik minta korang betulkan pakcik dan tinggalkan komen dekat bawah. Janganlah kecam pakcik, pakcik pun manusia dan pakcik pun membuat silap. Kalau korang yang nak tengok lagi video, korang boleh tengok ada dekat atas sini mana pakcik pun tak tahu. Korang boleh je klik link untuk tengok video-video lain. Dan macam biasa guys, selekeh sama stop.